Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Nona Bila Syifa binti Muhammad Nur, nombor matrik 266235. Okey, di sini saya ingin mempersembahkan tugasan kumpulan kami, iaitu tajuk kami memilih tajuk cukai barang dan perkhidmatan. Okey, Good and Service Tax iaitu GST di negara Singapura. Okey, pertama sekali adalah pengenalan. Pengenalan kita akan sentuh berkaitan dengan sejarah, berkaitan juga dengan dia punya konsep percukaian yang berlaku di Singapura. Dengan konsep percukaian di Singapura, Singapura menjadikan percukaian sebagai hasil utama pendapatan dalam sesebuah negara. Mereka juga mengejar arus perkembangan, sehingga kini mereka masih mengamalkan sistem percukaian Good and Service Tax ataupun cukai barang dan perkhidmatan. Sehingga kini mereka masih mampu mengekalkan sistem percukaian dan rakyat mereka di sana menerima segala bentuk sistem percukaian. Kalau kita dapat lihat GST dan mampu menampung perbelanjaan yang tinggi dengan keadaan ekonominya yang semakin lama semakin mengembang sehingga kini. Jadi, kalau kita tengok dan kita lihat, Singapura sebuah negara yang maju yang mampu berdaya saing dengan negara-negara seperti negara Eropah. Daripada hasil percukaian juga, negara Singapura dapat menampung pelbagai perbelanjaan di dalam sebuah negara. Cukai barang dan perkhidmatan ataupun lebih dikenali sebagai Good and Service Tax GST adalah merupakan sebuah cukai langsung ke atas barang perkhidmatan ataupun dikenali sebagai cukai tambahan ke atas setiap barang dan perkhidmatan. Singapura adalah negara yang masih mampu mengekalkan sistem GST sehingga kini, dan Singapura sentiasa melihat perkembangan sistem percukaian sama ada dia dapat meningkatkan pendapatan sesebuah negara ataupun apa dia punya kesan ke atas dia melaksanakan. Dari sudut kadar pula, GST diperkenalkan pada 1 April tahun 1994 dengan kadar 3% dan akan dijangkakan dinaikkan sebanyak 5 tahun akan datang. Singapura akan meningkatkan lagi dengan kadar yang lebih tinggi. Bagi Singapura juga melaksanakan pada awalnya kadar GST sebanyak 3%, dinaikkan kepada 5% dan seterusnya naik kepada 7% pada tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasini Syafiqah binti Hasbullah, nombor matrik 266193. Tujuan penyampaian saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan tujuan cukai barangan dan perkhidmatan di Singapura. Cukai barang dan perkhidmatan yang dikenakan di negara Singapura adalah dalam konteks berasaskan luas nilai ditambah. Cukai dikenakan atas barang import sahaja. Pada tahun 1986, Singapura telah beralih daripada cukai langsung kepada cukai tidak langsung. Iaitu cukai langsung terdiri daripada cukai kepada penjualan dan pajakan harta tanah kediaman dan pengimport pembekal tempatan logam yang berharga lah. Pada ketika itu Singapura juga mengenakan cukai ekspor ni. Untuk barang ekspor keluar dia tak ada cukai, dia adalah cukai SIFA lah. Dan juga tujuan dia adalah untuk memajukan rakyat dia sendirilah dekat negara dia. Cukai ni juga dikenakan, GST juga dikenakan kepada penduduk tempatan lah. Kadar cukai pendapatan di Singapura, cukai pendapatan dan cukai peribadi hanyalah 4% sahaja.
Okey, baik, pada tajuk kedua saya ada Hai, saya Venisha. Nombor matrik saya 266406. Saya nak terangkan tentang prinsip cukai barang dan perkhidmatan yang dilaksanakan di Singapura. Cukai ini kita panggil sebagai GST. Cukai ni telah dilaksanakan di Singapura pada 1 April 1994. Lembaga Hasil Dalam Negeri Singapura iaitu IRAS, IRAS, akan sentiasa melaksanakan segala tugas mengenai GST di Singapura. So every documentation, every application semua di Singapura, IRAS yang akan melaksanakan segala documentation and everything. And akhirnya mereka juga yang mengkuatkuasakan GST. So dari A until Z, dari segi register sampai meluluskan tu, IRAS yang akan proses every application lah. Okay. And then GST di negara mereka adalah 7%, and GST adalah cukai tidak langsung kerana dia dikenakan di atas perbelanjaan. So terdapat 3 jenis pendaftaran, iaitu pendaftaran wajib, pendaftaran sukarelawan, pendaftaran secara pengecualian pendaftaran. So terdapat 3 jenis pendaftaran ini. So pendaftaran wajib adalah seseorang peniaga perlu dan mesti register GST. Yang hal ini berlaku apabila pendapatan mereka melebihi $1 juta di Singapura. So mereka mesti register GST dalam 30 hari. Dia tak boleh melebihi 30 hari, nanti the kerajaan will ambil tindakan. So sebelum 30 hari tu, seseorang peniaga tersebut kena register syarikat mereka under GST. Peniaga tersebut mesti register GST di Lembaga Hasil Negeri pendaftaran sukarela pula, sesiapa sahaja peniaga yang ingin mengenakan cukai terhadap diorang punya perniagaan tersebut, mereka boleh je daftar GST di IRAS. Tetapi bekalan mereka mesti dikenakan cukai. So baru mereka boleh register secara sukarela, walaupun pendapatan mereka kurang daripada 1 juta. Pembatalan pendaftaran. Sekiranya seseorang peniaga tu sudah register GST, at one point of time mereka nak batalkan pendaftaran tersebut. So seseorang peniaga boleh membatalkan pendaftaran GST mereka apabila mereka berhenti perniagaan tersebut, ataupun pendapatan mereka kurang dari $1 juta. So dua kriteria ni mereka boleh batalkan the pendaftaran towards the GST lah. And then peniaga juga perlu submit all the documents dalam 30 hari kepada IRAS. Kalau lambat, nanti application itu akan terbatal. So sebelum 30 hari tu, mereka kena submit all the documentation untuk pembatalan GST. Kemudian IRAS akan follow up with the peniaga untuk pembatalan tersebut sampai sukses. Prosedur untuk register GST pula, seseorang peniaga perlu mengisi borang GST F1. Borang tu kena sertakan dengan dokumen-dokumen supporting yang lain untuk pendaftaran tersebut. Ini adalah salah satu prosedur yang pertama seseorang peniaga perlu submit kepada IRAS. And then secondly, GST F3 borang. Yang borang ni kita guna untuk share market, share perniagaan sesuatu yang berkongsi dengan rakan atau sesiapa sahaja. So perniagaan tersebut dimiliki oleh lebih daripada satu orang. Bagi pemilik perniagaan seseorang yang berada di luar negara, mereka perlu melantik seseorang yang berada di Singapura, iaitu orang tempatan mereka, untuk pendaftaran GST. So segala documentation and everything, dia akan sign the documents bagi pihak
So lepas 30 hari all documentation akan diproses oleh IRAS. Proses pendaftaran ini akan mengambil masa almost 3 minggu. Setelah berjaya register GST, peniaga tersebut akan menerima surat pemberitahuan GST. So surat tu akan mengandungi nombor GST, tarikh, masa register and everything. So all the nombor GST semua akan ada dalam surat tersebut. Setelah pendaftaran GST telah berjaya, peniaga mesti mengemukakan atau tunjuk semua harga barangan yang mereka dijual selepas 7% GST dikenakan. So apa-apa sahaja harga barang yang mereka mempaparkan mesti mengandungi harga GST juga. So harga tu secara lisan ataupun bertulis. Okey, setiap menagih pelanggan, invoice cukai mesti dikeluarkan ketika pelanggan adalah entiti berdaftar GST. So ia mengandungi maklumat mengenai apa yang dijual dan GST yang dikenakan dan boleh digunakan untuk menggantikan invoice biasa. So invoice biasa yang tidak dikenakan GST itu adalah lain daripada barangan yang dikenakan GST. So setelah pembelian tu telah berlaku, peniaga tersebut mesti memberikan satu resit yang bercetak kepada pelanggan yang bersiri sekiranya invoice cukai. Okey, apabila pembayaran telah dibuat oleh pelanggan kepada peniaga, peniaga pula kena mengeluarkan satu resit yang bersiri kepada pelanggan. So peniaga mesti menyimpan rekod semua urus niaga perniagaan yang mempengaruhi penyataan GST. So all the details, end of the year mereka akan buat audit, and then untuk audit kewangan di syarikat mereka dan kena mengemukakan kepada IRAS. Okey, akhirnya saya nak terangkan sikit tentang cara untuk memfailkan pulangan GST sebagai entiti berdaftar GST. So, kita sebagai peniaga, kita perlu mengemukakan penyata GST F5, iaitu borang. Okey, semasa kita register, kita ada borang F3 and F5. So, semasa kita memfailkan pulangan pula, kita guna GST F5. Kita mengemukakan borang ni kepada pihak berkuasa cukai berdasarkan kitaran, which means kepada IRAS. Biasanya setiap suku tahun. So peniaga akan menunjukkan jumlah nilai jualan, ekspor dan pembelian tempatan dari entiti berdaftar GST. So GST yang dikumpulkan dan GST yang dituntut untuk tempoh perakaunan tersebut. And at the same time, sekarang GST, pulangan GST ni difailkan secara elektronik. Peniaga perlu menghantar email dengan dokumen GST F5. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. And then penerangan yang seterusnya akan dibentang oleh kawan saya. Okey, baik, pada tajuk kedua saya adalah teknik rate cukai barangan dan perkhidmatan di Singapura. Seperti yang kita tahu, cukai langsung dan cukai tidak langsung ni terdiri daripada, untuk cukai langsung terdiri daripada cukai pendapatan, cukai individu, cukai keuntungan, cukai harta dan cukai stamp. Pada sebelum tahun 1986, Singapura hanya menekankan kepada cukai langsung sahaja. Tapi pada selepas tahun 1986, Singapura banyak menggunakan cukai tak langsung seperti duty custom, cukai jualan, cukai perkhidmatan. Seperti kita tahu, teknologi dekat Singapura ni sangat mewah lah dan sangat progress. Dia punya progress itu sangat tinggi. So setiap individu yang datang ke Singapura, termasuklah barangan-barangan yang diimport daripada luar, mereka akan kenakan cukai lah. Okey, cukai barangan dan perkhidmatan dikenakan ke atas barangan import dan semua barangan perkhidmatan yang ada di Singapura. Okey, itu saja bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Percukaian yang dilaksanakan oleh kerajaan Singapura ada dua implikasinya. Pertama, implikasi terhadap kerajaan. Yang kedua, implikasi terhadap masyarakat.
Okey, migrasi terhadap kerajaan, kita boleh lihat kerajaan dapat meningkatkan pendapatan dalam negara. Okey, selain daripada kesan daripada industri ekonomi kerajaan Singapura, okey, selain itu hasil cukai menjadi hasil utama sesebuah negara Singapura juga. Okey, hal ini dapat membantu dalam pembelanjaan dari segi sektor ekonominya, sektor perdagangannya. Okey, mereka mengekalkan sistem percukaian sebanyak 7% masih mampu menampung pembelanjaan di negara Singapura. Okey, dari segi perbelanjaan dari segi ekonominya, pembangunannya dengan menaik. Okey, merujuk Belanjawan 2018 membuktikan bahawa Singapura ada merancang untuk meningkatkan 7% kepada 9%. Okey, disebabkan pembangunan dan ekonomi Singapura yang semakin mengembang untuk menjadikan bandar yang pintar dan lebih inovatif, cekap untuk bersaing dengan negara-negara luar. Dari sudut perdagangan bebas di peringkat global, okey, kita sedia maklum bahawa Singapura melakukan perdagangan bebas. Okey, negara-negara asing banyak yang melabur di negara Singapura. Jadi, bila negara Singapura meletakkan cukai, okey, mengenakan cukai dengan mata wang dolar, cukai yang dikenakan terhadap barang-barang perdagangan dapat meningkatkan lagi hasil pendapatan sesebuah negara. Okey, seterusnya implikasi terhadap masyarakatnya pula adalah Singapura. Kita sering maklum bahawa jumlah penduduk semakin meningkat di Singapura. Okey, kalau ikutkan terkini, Singapura mempunyai 5.7 juta penduduk. Okey, menurut Jabatan Perangkaan Singapura lah ataupun dikenali sebagai DOS. Okey, jadi kerajaan automatik menaikkan kediaman supaya rakyat di Singapura tidak ataupun mampu memiliki sesebuah rumah lah. Okey, bijaknya juga kerajaan Singapura ini, kerajaan Singapura membina sebuah kediaman di mana 80% kediaman dimiliki oleh perumahan orang awam. Okey, dan pada 20% pula adalah terdiri pada golongan swasta, di mana kat sini pada golongan 80% adalah bangunan kediaman dengan kos yang rendah, manakala 20% merujuk perumahan tadi yang dibina yang dikelaskan sebanyak 80 dan 20%. Okey, kerajaan meletakkan sebuah badan yang bernama Housing Development Board, iaitu HDB. Okey, sebagai badan penggerak ataupun badan yang membangunkan perumahan awam, iaitu seperti flat, okey, pangsapuri. Itu adalah rumah-rumah awam untuk golongan-golongan yang mampu memiliki sebuah rumah lah. Okey, hal tersebut disebabkan kerajaan ingin memberi peluang kepada rakyat memiliki sesebuah rumah, okey, dan dapat menjaga keharmonian terhadap ataupun menjaga keamanan sesebuah negara. Hal ini dapat dibuktikan dalam Belanjawan 2012. Okey, semasa itu diperkenalkanlah skim bantuan, namanya skim bantuan voucher GST, skim bantuan kesihatan masyarakat. Singapura memperkenalkan CAS disebabkan kerajaan mengambil berat terhadap kesihatan rakyat di Singapura, hal yang sihat, dan melaksanakan pekerjaan dengan keadaan yang baik dan sering ceria dan harmoni. Okey, sekian sahaja daripada persembahan saya. Sekian, terima kasih.